Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Brazil menentang Serbia, yang mana Brazil menang 2-0 pada perlawanan ini hasil jaringan Richarlison. Dan dengan ini Richarlison telah membuktikan kenapa diri dia dipanggil untuk mewakili skuad kebangsaan Brazil pada saingan World Cup kali ini berbanding dengan Firmino. Bahkan gol yang kedua tu memang boleh dikatakan akan tersenarai dalam goal of the tournament lah, dan memang lawa volley, finishing, touching dia memang padu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk perlawanan ni, kalau kita lihat pada separuh masa yang pertama, kedua-dua pasukan sebenarnya seimbang in term of attacking dan juga in term of defending. Tetapi pasukan Brazil lebih mempunyai advantage dan juga kelebihan sewaktu mereka menyerang, manakala Serbia lebih kepada bertahan sewaktu di first half. Tetapi apabila masuk second half, barulah kita nampak corak permainan memang lebih berubah. Bahkan Brazil menjadi pasukan yang lebih baik ketika menyerang, dan dari segi build-up play pun Brazil adalah pasukan yang lebih baik di second half berbanding dari Serbia. Baiklah, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Brazil. Apakah kekuatan dan juga apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan Brazil pada perlawanan ni? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Brazil pada perlawanan ni, kalau kita lihat kepada daripada segi formation ataupun bentuk ketika mereka menyerang, mereka akan menggunakan back two, iaitu Marquinhos dan juga Thiago Silva yang berada di belakang, dan mereka akan meletakkan Casemiro sebagai defensive midfielder ataupun lone pivot di hadapan mereka berdua untuk memastikan yang sekiranya mereka di counter, mereka akan ada numbers of player yang boleh halang counter tersebut. Jadi apabila build up play yang dilakukan oleh Marquinhos ataupun Thiago Silva ni, mereka lebih kepada ball carrier, yang mana mereka akan bawa bola sampai di kawasan tengah sebelum mereka open game kepada bahagian wide area ataupun kepada bahagian tengah. Jadi sekiranya Marquinhos yang bawa bola, maka Casemiro yang berbentuk single pivot tadi, dia akan turun untuk membentuk dua centre back bersama dengan Thiago Silva. Sekiranya Thiago Silva yang bawa bola naik atas, maka Casemiro dia akan turun untuk membentuk dua centre back bersama dengan Marquinhos. Hasil daripada dua centre back ni, pergerakan ni, dia telah membolehkan untuk pasukan Brazil untuk fullback mereka bertindak menjadi wingback, iaitu di bahagian kanan mereka ada Danilo, di bahagian kiri mereka ada Alexandro, yang mana Danilo ni dia akan naik sampai ke bahagian tengah dan Alexandro akan lebih masuk ke bahagian tengah untuk membantu sebagai fast fullback ataupun sebagai orang kata apa, sebagai fast fullback lah. Dia masuk inverted fullback, dia akan masuk ke bahagian tengah untuk cover up bahagian tengah. Jadi untuk Danilo, dia akan lebih ofensif untuk berada di bahagian wide area untuk stretch out pasukan Brazil punya shape di bahagian kanan. So bila mana pasukan Brazil attack di bahagian kanan menggunakan Rafinha, Danilo boleh bantu untuk membawa bola lebih ke hadapan. Manakala untuk Alexandro pula, beliau lebih masuk ke bahagian tengah untuk membentuk inverted ataupun fast fullback, adalah untuk memberi kelebihan kepada Brazil, yang mana pemain-pemain Brazil ni banyak overload di bahagian tengah. Jadi apabila Brazil kena counter, Alexandro boleh backup bahagian tengah dan juga centre back, dan sebelum dia kembali untuk recover balik dia punya position sebagai left back. Itu adalah bentuk yang berada di belakang lah sewaktu pasukan Brazil menyerang dan sewaktu pasukan Brazil bertahan. Dan dalam perlawanan ni, yang kedua, apa yang menarik tentang build up daripada Brazil adalah mereka bermain dengan double A, iaitu mereka meletakkan Paqueta dan juga Neymar di bahagian tengah, yang mana Paqueta dan juga Neymar akan bertindak sebagai double A dan bermain berhadapan ataupun bersisi lah di kanan dan juga kiri. So Paqueta akan lebih bertindak untuk link up play dengan bahagian kanan bersama dengan Danilo dan juga Rafinha yang bertindak sebagai winger, manakala Neymar lebih bertindak untuk berada di bahagian kiri untuk menjadi link up play antara Vinicius Junior. So dialah yang akan
akan bawa bola di bahagian kiri untuk buka game kepada Vinicius Junior. Cumanya di first half kita boleh nampak yang pemain-pemain Serbia ni in term of marking dan juga in term of defending, mereka memang banyak mengepung dan juga memberi asakan kepada Neymar. 2-3 player lah yang akan pergi pressing pasukan Brazil di bahagian tengah sewaktu Neymar pegang bola. So Neymar tak boleh nak bertindak dengan lebih agresif. Tetapi bila mana masuk second half, apa yang dibuat oleh pasukan Brazil adalah mereka memastikan yang Neymar bermain sedikit advance as a number 8. So dia boleh bermain atas sikit untuk bertindak sebagai playmaker ataupun pemain nombor 10. Jadi apabila Neymar tak berselari dengan Paqueta yang bertindak sebagai nombor 8 tu, maka Neymar akan boleh untuk advance lebih ke hadapan untuk memberi bantuan kepada Vinicius. Jadi pemain-pemain defense pasukan Serbia akan lebih attract untuk kawal Neymar berbanding untuk marking Vinicius. Jadi apabila Neymar telah dikumpulkan ataupun telah menarik perhatian pemain-pemain Serbia untuk kepung dia di bahagian tengah, maka Vinicius yang berada di bahagian kiri akan berkesorangan ataupun berada dalam kedudukan yang kosong. Jadi dekat situlah Neymar banyak open game kepada Vinicius untuk dia buat larian-larian di bahagian kiri. Jadi pandai Brazil ni, mereka pandai di second half mereka bermain lebih agresif, lebih attacking dengan hanya membiarkan Neymar untuk menjadi attraction kepada pemain-pemain pasukan Serbia. So benda tu telah memberikan pemain-pemain winger ataupun pemain-pemain yang berada di wide area ni berada dalam kedudukan yang kosong untuk menerima bola. Dan untuk Vinicius dan juga Rafinha, yang mana kita boleh tengok pada perlawanan ni, memang mereka berdua ni memang stretch out gila-gila untuk berada di bahagian wide area. Sebab apa? Sebab kita tahu mereka berdua ni adalah typical touchline winger. Memang overall winger Brazil mereka adalah touchline winger, yang mana mereka akan guna mereka punya individual brilliance untuk beat dan juga penetrate masuk ke dalam D-box. Dan mereka ni juga berskillful punya player dan ada pace, kelajuan yang bagus lah. So kita boleh tengok kalau belah kanan mereka akan attack belah Rafinha akan dibantu oleh Paqueta. Kalau belah kiri Vinicius akan dibantu oleh Neymar. Cumanya apa yang menarik tentang kedua-dua winger ni adalah bagaimana mereka exploit bahagian pertahanan lawan mereka di bahagian sisi, yang mana kita boleh tengok Vinicius dengan kelebihan dribbling dan juga pace beliau berjaya untuk orang kata apa, dribble melepasi 2-3 orang pemain Serbia lah. Dan kelebihan yang pada perlawanan ni kita boleh tengok Rafinha dia ada kelebihan dia untuk melakukan hantaran-hantaran lintang, manakala Vinicius lebih kepada orang kata apa, ground passing lah, hantaran-hantaran lerek. Dan cuma bezanya area duel, yang mana kalau Rafinha hantar bola tinggi, pemain-pemain Brazil tak boleh nak challenge sangat, sebab pemain-pemain Serbia ada kelebihan daripada segi fizikal, mereka lebih tinggi. So mereka boleh challenge area duel untuk melakukan interception ataupun blocking. Tu sebab kalau kita tengok Brazil lebih efektif di bahagian kiri, sebab dengan kebijaksanaan daripada Rafinha dan juga daripada Neymar yang penetrate masuk untuk gol pertama, dan gol kedua adalah daripada antara Vinicius yang bermainkan bola yang boleh dikatakan tepat kepada Richarlison. Jadi benda tu memang positif side lah. Itu adalah serangan ataupun corak attacking pasukan Brazil. Mereka lebih kepada pembinaan mereka lebih kepada pembinaan back two. Mereka akan cuba untuk balancekan kanan dengan kiri. Kanan lebih wide, kiri akan masuk kepada bahagian tengah dan bermain sebagai number 8, bermain sebagai double 8 ataupun 2 nombor 8. Seorang akan lebih advance untuk menjadi playmaker, seorang lebih kepada number 8 yang sebenar Paqueta, dan winger untuk spread ataupun stretch out untuk melakukan serangan di bahagian wide area. Dan mereka akan letakkan target man mereka yang tulen, iaitu Richarlison. Dan kita boleh tengoklah Richarlison semalam perlawanan ni macam mana dia menunjukkan kemampuan beliau sebagai seorang striker number 9. Kita boleh tengok bagaimana positioning beliau, dia punya orang kata apa, check in check out dia untuk melepaskan daripada man to man marking pemain Serbia. Lepas tu dia punya touching, dia punya touches, first touch macam mana. Dan yang paling penting adalah tentang finishing, yang mana finishing beliau memang on point. Dan yang paling penting lagi adalah reaction beliau sangat cepat kepada tindak balas kepada bola, yang mana bola muntah dia cepat untuk bertindak balas. Jadi benda itulah yang menyebabkan Brazil boleh untuk bermain dengan sangat baik. Dan yang paling penting di second half, apa yang mengubah Brazil lebih kepada pasukan yang lebih efektif ketika menyerang adalah mereka bertahan dengan baik, dan mereka juga menyerang dengan baik adalah
dari segi pressing, yang mana kita boleh tengok di second half Brazil bermain dengan high pressing. Mereka pressing daripada defense sampailah ke atas, yang mana Thiago Silva sekiranya Serbia start the build up ataupun membuat hantaran jauh ke bahagian hadapan untuk mencari Mitrovic ataupun Tadic, maka pemain-pemain pertahanan Brazil akan cuba untuk melakukan pressing bagi merampas bola tersebut dengan melakukan interception kepada the first ball ataupun challenge the first ball lah. So benda tu memang positif gila lah di second half. Tu sebab kita boleh tengok Brazil boleh dominate dan boleh dapatkan bola dengan cepat balik di second half, sebab mereka bermain lebih agresif, bermain dengan pressing dan mereka bermain sebagai satu pasukan kan? Yang mana first half kita nampak mereka lebih kepada individual teknik, tetapi untuk second half mereka lebih kepada team performance. So benda tu positif. Tapi sayang Casemiro dan sebagainya mereka terlepas nak skor kena tiang Alexandro kan. Kalau mereka boleh buat gol memang boleh lebih daripada 2 lah. So benda tu kira Serbia bernasib baik, mereka kalah 2 sahaja, dan kena terima kasih kepada post ataupun tiang gol. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.